Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua di rumah ataupun di mana saja, maupun di Malaysia ataupun di Singapura, yang penonton-penonton Al-Quran di mana saja anda berada, kami ucapkan selamat berbahagia, salam ceria. Mudah-mudahan anda semua dilimpahi rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sempena cuti sekolah. Ini time cuti sekolah, minggu depan pun cuti sekolah lagi. Alhamdulillah, barangkali anda sudah pun lakukan aktiviti bersama dengan keluarga, pergi bercuti dan sebagainya. Tetapi biasanya cuti sekolah ini adalah orang ambil kesempatan dan peluang. Yang ada anak yang makin besar, mereka sibuk berkhatankan anak-anak tersebut. Yang nak bertunang, sibuk dengan persiapan pertunangannya. Termasuk yang nak kahwin pun sibuk dengan persiapan perkahwinannya. Yang paling penting adalah kenduri kendaranya. Jadi biasanya cuti sekolah ini Sabtu Ahad, biasanya besok hari Sabtu dan lusa hari Ahad biasanya penuh dengan kenduri. Saya pun ada banyak kenduri pada besok dan juga pada hari Ahad. Apapun itulah tajuk kita pada petang ini tuan-tuan puan-puan, syariat kenduri. Macam mana disyariatkan kenduri dan bagaimana pula kenduri yang mengikut syariat. Dua-dua kita kena tengok pada petang ini supaya kita tidak tersalah arah dan tidak tersalah arus, sebab kita ada Quran dan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jadi pegangan dan panduan hidup kita. Ihdinas siratal mustaqim. Apapun tuan-tuan puan-puan, pada petang ini saya tidak keserongan, saya bersama dengan ramai dia punya penonton-penonton. Siapakah mereka? Mereka adalah JKKK, Kampung Serting Hilir, Bahau, Negeri Sembilan. Apa khabar semua? Alhamdulillah, comel-comel orang Serti ni. Ada yang dah kahwin, ada yang masih single lagi. So, kita lihat syariat kenduri. Mudah-mudahan mereka dapatlah pasangan pada petang ini, insya-Allah. Jauh tu Negeri Sembilan datang tu. Negeri yang paling banyak sekali, dia lah Negeri Sembilan. Yang lain satu-satu je. Jadi, terima kasih kepada mereka semua. Dan juga panel kita pada petang ini, kali pertama beliau datang ke Al-Kuliah dan menjadi panel sahabat karib saya yang bahagia, Sahibus Samahah Maulana Ustaz Haslin Baharim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seorang pendakwah yang semakin laris di Malaysia dewasa kini. Apapun kita akan lihat persembahan beliau tentang tajuk syariat kenduri. Sebelum kita teruskan soalan-soalan, alangkah baiknya kalau kita lihat satu tajuk kita syariat kenduri. Kalau anda ada persoalan, anda ada kemusykilan, boleh tanya kami di SMS ataupun email kepada kami soalan anda. Banyak mana pun tak ada masalah. Kami akan baca semua baik-baik, tapi kita akan pilih dua yang terbaik di kalangan yang baik-baik itu. Dan dua yang terbaik ini, Pustaka Salam bermurah hati untuk menaja 8 jilid kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i kepada anda yang bertuah pada petang ini. So, dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i itu ada pula tajuk-tajuknya, termasuklah kenduri perkahwinan, walimatul urus dan sebagainya. Contohnya seperti di hadapan sini kitab. Okey. Terima kasih juga kepada yang menaja hadiah untuk penonton di studio. Itu produk Di Hatiku dengan jusnya, dengan kopi gojinya. Saya suka kopi gojinya tu. Jadi tuan-tuan bolehlah mencuba jus Di Hatiku ataupun kopi goji yang ditaja oleh produk Di Hatiku. Dan juga terima kasih kepada Galeri Ilmu Sdn Bhd yang sudi menaja dua majalah yang cukup terkenal. Satu yang bernama Anis, satu bernama Asuh. Dua-dua ni bagus untuk tatapan orang-orang Islam semua, sama ada untuk wanita muslimah ataupun untuk kanak-kanak yang soleh dan solehah. Terima kasih Galeri Ilmu, dan juga kepada Aifa Health Sdn Bhd yang memang terkenal dengan rawatan kencing manis ataupun diabetes. Bagi mereka yang ada diabetes, bolehlah menggunakan penawarannya daripada Aifa Health Sdn Bhd. Begitulah tuan-tuan dan puan, penaja-penaja kita, syabas kepada anda semua. Mudah-mudahan tajalah lagi kami di sini. Jadi sebagai pembuka tirai pada petang ini, kalau anda dah bersedia dengan pen, dengan kertas dan sebagainya, mari kita mulakan Al-Kuliah. Saya tanya Ustaz Haslin, kalau kita lihat dalam Quran ada cerita dah, Quran pun cerita anjuran supaya beri makan kepada orang, buat kenduri. Dan kita lihat hadis Nabi pun menceritakan juga tentang Nabi suruh orang buat kenduri dan sebagainya. Boleh tak Ustaz panjang lebar kan Ustaz tuntutan kita mengadakan kenduri, menjamu orang makan di sisi syariat Islam? Silakan Ustaz.
Terima kasih Ustaz Fauzi Mustafa dan sidang penonton sama ada dalam studio ataupun sidang penonton di luar sana. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, petang ini kita membincangkan tentang persoalan kenduri, Ustaz Fauzi, ya. Ya. Tentang kenduri wa imma, tapi saya ingat dalam keadaan hari ini kenduri kahwin lah yang paling kencang sekali pada hari ini, wa imma kenduri yang lain. Jadi bila disebut tentang kenduri ini, kenapa kita buat kenduri? Kita teringat petikan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Insan, Ustaz Fauzi. Ya. Ayat yang ke-8 hingga ke-9, iaitu disebut, saya ambil ayat 9, kenapa kita buat kenduri? Kenapa kita mengadakan kenduri? Tidak yang tak bukan kata Allah, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ayat di bawah kata, sesungguhnya apa yang kami bagi kamu makan ini tidak lain tak bukan kerana apa dia? Kami tak nak balasan lain. Yang kami nak ialah nuridu minkum jazaa'an, la nuridu jazaa'an wala syukura. Kami tidak mahu daripada kamu balasan, terima kasih. Kerana apa dia? Kerana sebenarnya buat kenduri ini selalunya Ustaz Fauzi, sidang penonton sekalian, orang itu mencapai sesuatu kejayaan atau mencapai satu kebahagiaan. Dia panggil syukur. Bila sebut syukur, jarang buat kenduri cerai. Ya, jarang buat hadiah selamat kenduri cerai. Memang orang pun nak blur kepala otak dia dibuatnya. Tapi nak beritahu apa dia? Selamat hari pengantin baru, mana orang gembira. Dan orang mari itu tidak lain tidak bukan apa dia? Kerana kita hendakkan mereka ini meletakkan kita ini sebagai orang yang sentiasa iaitu mengharapkan terima kasih ataupun kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mengadakan kenduri kahwin ataupun apa saja kenduri sekalipun. Sebab itu dalam bab kenduri ini kita kena ingat sehingga kan apatah lagi dalam persoalan kenduri kahwin. Ya, sebagaimana yang berlaku ke atas Abdurrahman bin Auf, ya, satu hari bila dia berjalan-jalan dijumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tengok ada wajah yang ada kekuningan. Orang disebutkan sebagai za'faran. Maka Nabi tanya, "Ni apa benda ni kuning-kuning ni?" Ya. Abdurrahman kata, "Yang kuning-kuning aku kahwin ya Rasulullah semalam." Kamu kahwin tak buat kenduri langsung ke? "Tidak ya Rasulullah." Maka Nabi kata, "Aulim walau bisyatin." Buatlah kenduri Rahman oi. Kalau bahasa kampung kita lah. Kalau bahasa negara ini tak tahulah saya. Mana? Buatlah kenduri Rahman oi. Walau dengan seekor kambing. Maknanya, betapa hebatnya buat kenduri ini bagi orang makan sebagai tanda kesyukuran kita mendapat kebahagiaan, keharmonian dan sebagainya. Itu antaranya, Ustaz Fauzi. Okey, terima kasih. Khusyuk saya mendengar. Jarang-jarang, dan bukan jarang-jarang kita nak dengar pula kalau orang cerai kita buat kenduri kan. Betul lah, kenduri ini sebabkan kejayaan ataupun kesyukuran atas satu nikmat yang kita dapat. Tapi boleh tak Ustaz bezakan Ustaz? Sebab hari ni kadang Ustaz akan sebut kadang blur je, kita pun kadang blur juga. Mana satu kenduri yang ikut adat, mana satu kenduri yang ikut syariat. Boleh tak Ustaz beza-bezakan yang ni ni adat, ini kena tinggalkan, yang ni syariat kena teruskan. Sila Ustaz. Terima kasih Ustaz Fauzi. Sidang menonton yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut inilah persoalan yang selalu dibincangkan oleh ustaz-ustaz, tok-tok guru, bahkan para ulama dulu kala membincangkan tentang persoalan bagaimana kita buat kenduri. Sebab tu kenduri ini antara ringkas ceritalah. Bila sebut kenduri ini kita kena ingat iaitu kenduri ini antaranya ialah kenduri yang syariat ini nak kena ingat mestilah antaranya sumbernya daripada sumber-sumber yang halal. Itu tak boleh lari dah. Ini syariat. Bahkan ada sebut hutang itu pun dilarang sebenarnya nak buat kenduri kahwin. Seperti kenduri kahwin lah. Bahkan ada masyarakat di negara kita ni sampai sekarang ni Ustaz Fauzi, anak dah 2 dah, hutang bank tak habis bayar lagi. Sebab apa? Sebab nak buat kenduri. Tak tahulah. Ya, tuan-tuan sekalian pasal apa? Tanyalah dia sendiri. Itu antara dia.
Mana sumber rezeki yang halal, tak boleh rezeki yang tidak dipanggil yang tidak datang daripada hasil yang haram. Yang keduanya, kita kena ingat balik, kenduri yang disyariatkan antara ialah kenduri yang jauh daripada unsur-unsur riya atau berbangga-bangga. Ada orang buat gitu ya. Na'udzubillah min zalik. Maknanya kenduri sampai kadang-kadang 3-4 kali sahabat. Kenduri kat Johor, kenduri kat Selangor, kenduri dekat Pahang, kenduri. Asyik muka dia buat kenduri. Tak ada muka orang lain. Maknanya kenduri sini tidak unsur riak dan berbangga-bangga. Atau berlawan siapa kenduri yang paling hebat. Ada juga gambung. Korang ni, bahkan hantaran sebab ada juga masalah dia. Orang anak dara ni 5,000. Anak dara kawan ni 10,000. Hak nombor 3 dengar, kalau si bedah 5,000, si temah 10,000. Aku pun nak buh 15,000. Nak berjerebu muka orang lelaki tu. Kalau kerja menoreh getah, saya ingat ada toreh getah tu, pokok getah tu balik, tak dapat kumpul duit tu lagi. Ni minta maaf lah, bukan dengan izin. Maknanya bukan nak merelinya orang letak tinggi, tidak. Tapi nak beritahu, jauh dari unsur riya, unsur berbangga. Kerana kerana ini adalah tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terusnya ialah jauhi perkara yang dilarang, maksiat seperti majlis tari menari. Contohlah, pernah lihat majlis tari menari, pengantin lelaki menari dengan tetamu, pengantin perempuan menari dengan tamu. Yang ni tak kena. Buatlah cara biar menari lelaki bini rumah. Tutup elok, pasang lagu elok, menarilah. Sampai ke pagi tak ada masalah. Berkeban kata dibuatnya, tak masalah. Tapi jangan menari, panggil elak mari Ustaz Bozi, menari dengan pengantin perempuan. Itu tak kena dari sudut Islam. Kalau ada pun, kalau orang kata tuan adab budaya, itu pembohong. Tak ada benar orang kita. Saja reka nak ikut cara yang lain. Kemudian, disebut juga jauhilah ataupun niat buat kenduri sebagai tanda bersyukur dan minta tetamu mendoakan kebahagiaan pengantin, bukan untuk dapat balik modal daripada tetamu-tetamu yang hadir. Ini pun kena ingat ya. Itu termasuk lagi, nak kita ambil sikitlah sebelum Ustaz Bozi cerita tentang beza tadi ni. Tapi nak beritahu inilah keadaan dia, iaitu jangan buat kenduri. Niat dia ialah bagaimana kata ayat Allah tadi, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tak nak kami buat makan ni, kami tak nak dari kamu balasan dan terima kasih. Tak kata terima kasih tu. Biar saya yang kata terima kasih. Kerana sebab kena tuan-tuan perempuan datang. Kenapa dia? Syukur kepada Allah atas kebahagiaan nikmat yang terberi kat saya. Kemudian niat menjadi sebagai tanda bersyukur kepada Allah semata-mata. Dan ada tempat, kadang-kadang ni ada tempat yang menetapkan bayaran, sumbangan. Kemudian pula tulis berapa ringgit dibagi. Ini pernah berlaku kat kita ni. Saya pengalaman Ustaz Bozi, nama tu sekalian, belajar di luar negara dulu. Dia tulis, hasil sahab ketena rupiah. Hasil sahab ketena rupiah. 50 rupiah. 50 rupiah bohot ganju saya. Minta maaf, ini bukan siaran Hindustan, tapi ini siaran Melayu dalam TV3. Tapi nak bagi tahu dia, tulis Ustaz Aslin 50 ribu. Kita pelajar, mana ada duit. Kita rasa malu nak pergi majlis kahwin. Kenapa dia? Siap dengan tulis. Ini saya ingat, tidaklah betul dan tepat. Tidak selari dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wa'imah yang lain, adat dan sebagainya. Ini kita kena ingat. Kadang-kadang Ustaz Fauzi, menantu sekalian, bukan bermakna orang Melayu tolak adat 100%. Adat perlu dikekalkan. Selagi syarat dia, whatever kita buat dalam dunia ni, whatever kita buat dalam dunia ni, selagi tidak bercanggah dengan perintah Allah, kita pakailah adat atau budaya tersebut. Terima kasih Ustaz. Nanti kita tanya pada Ustaz apakah ada adat yang tidak bercanggah dengan syarak yang boleh kita guna pakai. Jumpa ya Maulana Sahab Haslim Baharim Al-Pakistani selepas ini insya-Allah. Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua yang memang menyukai rancangan Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk kita Syariat Kenduri bersama dengan yang bahagia Ustaz Maulana Sahab Haslim Baharim Al-Pakistani. Dan kalau anda nak bercakap Urdu dengan dia pun boleh, tidak masalah. Dia memang pakar dan mahir dalam bahasa Urdu. Okey, kita teruskan pada penonton-penonton dalam studio daripada Bahau Negeri Sembilan untuk tanyakan soalan kepada beliau.
Dipersilakan Haji Hamidun bin Haji Harun. Silakan Haji. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya satu soalan. Saya pernah terdengar jika berlaku serentak majlis perkahwinan dan kematian. Jadi yang mana kita utamakan? Pasal ada orang kata lebih baik pergi ke majlis kenduri kahwin dulu. Jadi boleh Ustaz jelaskan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Ustaz. Begini, senang je. Kalau semua orang pakai kenduri, saya ingat mayat tu bangkit balik. Mana mayat tu toing. Ya aku ni bila nak ditanamnya bro, kata dia. Maknanya kita kena duduk dalam masyarakat. Bila duduk masyarakat, konsep ta'awun tu ada wujud. Janganlah penting diri sendiri. Memanglah al-huduru ilal walimah wajibatun. Maknanya datang hadir ke majlis kenduri wajib. Ini disepakati oleh jumhur ulama termasuk Zahiriyah dan ba'd Syafi'iyah. Sebahagian masyarakat kata datang kenduri kahwin hukumnya wajib. Contohlah. Kemudian bila ada orang mati, pandai-pandailah. Memang orang kata utama kerana nak nambut orang baru dan sebagainya. Bila orang meninggal, kita kena ingat percepatkan pergi dia kebumikan itu lebih baik dia memperlambatkan. Contohnya, takkanlah semua masyarakat tu semua nak terpa pergi kenduri semua. Ini bagi contoh rekan, kesian kawan tu ya. Dia tanya bila lah when I can go. Kata je, meninggal pula orang-orang rumah tu ya. When I can go. Bila aku boleh pergi ni bro, kata dia. Yang maknanya pandai-pandai, memang betul dari sudut yang lain, keutamaan. Contoh kalau jenazah tu duduk di Johor, yang meninggal tu yang kenduri kat rumah kita, maka kita pandai-pandailah segi mengagih-agihkan atau membahagikan masa kita ni untuk menghadiri kematian atau menghadiri perkahwinan. Memang dalam bab menghadiri kematian penting ibu-ibu perempuan, tuan-tuan sekalian saya menonton, sebab Nabi sebut hadis sahih, siapa-siapa yang datang tengok jenazah tu pun dapat satu gunung Uhud. Pahala satu gunung Uhud, bukan balik-balik gunung Uhud ke rumah, tidak. Pahalanya. Jadi bila ada di sana bertaarif, bertembungan, yang ni kena, ini kena, maka keutamaan itu mana yang paling dekat, mana yang paling baik. Kalau jiran sebelah meninggal, yang sebelah kenduri, saya ingat orang tinggal kenduri akan orang pergi ke rumah kematian. Uruskan jenazah terlebih dahulu daripada mengutamakan kita pergi ke rumah kenduri. Walaupun kecuali bab kenduri ni, kenduri kahwin bila orang panggil puasa, kata Imam Nawawi dalam syarah Syarah Muslim, dia kata sehingga kan orang yang berpuasa pun kena pergi kenduri. Makan tak makan belakang cerita. Bila dia tak makan, sekurang-kurangnya dia mendoakan keberkatan untuk ahli ta'am ataupun orang yang buat kenduri dan orang yang hadir sekali seronok. Kerana dia yang puasa pun datang walaupun tak makan. Itu antara. Terima kasih. Okey, terima kasih Ustaz Aslin. Yang dimaksudkan oleh Ustaz dengan puasa tadi adalah puasa sunat. Puasa wajib tetap kena puasa. Okey, teruskan kepada Hajah Hamidah binti Abdullah. Kalau ada soalan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sekiranya seseorang itu berniat untuk mengadakan kenduri jika hajat dimakbulkan Allah, namun setelah hajat tercapai kenduri tidak dapat dilaksanakan kerana masalah keuangan. Terima kasih Hajah. Soalan ni soalan cantik. Dan memang perangai orang kita, especially lah orang kita, orang Malaysia. Sebab orang Melayu marah pula. Orang Malaysia kita ni, dia macam dia buat janji dengan Tuhan. Tuhan, kalau nak aku dapat SPM 15A1, aku nak buat kenduri 4 ekor lembu. Seolah-olah dia macam nak buat perjanjian. Sebenarnya dalam segi sunnah, buat kenduri dulu, barulah capai hajat. Ini capai hajat dulu, baru buat kenduri. Seolah-olah Allah tu macam pak saudara kita, gitu. Segi bahasa kasar saya lah, minta maaf lah ya. Seolah macam sepupu kita. Maknanya, buat dulu kenduri, ya Allah, aku buat kenduri, aku bagi orang miskin makan, ya Allah. Makbul doa aku, ya Allah, agar anak aku ni berjaya dengan cemerlang perasaannya, ya Allah. Tu asal. Bila dah janji, dapat, inilah ujian Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok kita ni, sabar tak sabar, ada tak ada, buat tak buat. So, kena ingat, tuan-tuan, puan-puan dan puan sekalian, maknanya kena ingat, kalau janji itu atas bentuk nazar, maka kita kok mana pun kita wajib kita kena buat. Kalaulah orang yang bernazar tu mati, waris walak dia lah kena ganti, kena buat kenduri. Begitu juga dengan puasa nazar dan sebagainya. Maknanya kena ingat nasihat saya untuk diri saya dan tidak menentu sekalian, jangan niat yang bukan-bukan.
Niat tu biarlah ala kadar. Ada orang buat niat, ya, mak, atuk, nenek, ya, niat kalau anak dia dapat sekian-sekian, nak puasa seminggu turut-turut. Allah, orang dah, ialah orang veteran, ya, orang veteran, mana ibu, nenek dah ni. Ya, sayang cucu-cucu dapat baik, nak puasa seminggu berturut-turut. Mana larat turut-turut. Puasa Ramadan pun terbatuk-batuk. Maknanya, biar nak niat, walaupun bukan azam, nak niat tu berpadanan dengan apa yang kita ada dan kita mampu. Itu saja, wallahualam. Okey Ustaz, saya nak mencelah sikit Ustaz. Ya. Seandainya dia bernazar, berniat sebab dalam hati Ustaz orang tak tahu, tiba-tiba dia mati Ustaz. Waris pun tak tahu. Macam mana nak buat Ustaz? Maksud Ustaz Fadli, kalau niat dengan hati tu belakang cerita. Ya, nahnu nahkum bizawahir. Mesti ada saksi orang dengar, selalu orang dengar. Ni kata hang contoh. Kalau hang berjaya menikah dengan Ustaz Fadli Mustafa tu, contohlah. Kalau ia pun alhamdulillah ni. Alhamdulillah. Kalau hang berjaya kahwin dengan Ustaz Fadli yang Mustafa yang hisam tu, mak nak buat kenduri, khabau, ya, 15 ekor, contoh. Ya. Disebut orang dengar ni. Dia bukan sembang seorang, kalau engkau tu orang gila. Ya, duduk seorang-seorang, kalau mak engkau kahwin, contohlah kan. Itu orang tak betul. Selalunya akan lafaz sebut. Tapi kalau hati nak buat, ya, orang tak tahu, antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada la haraja alaina, tidak ada masalah atas kita. Ini kita kena ingat. Itu seperti ya, wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Kita teruskan kepada penonton yang ketiga, Puan Jamiah binti Harun. Silakan Puan Jamiah. Ramai yang bertanya tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai seorang Islam, apakah hukumnya kalau kita menghadiri majlis orang yang bukan Islam? Tolong Ustaz jelaskan. Terima kasih yang bertanya. Soalan ni makin banyak makin berat nampak. Lain macam soalan. Ya, soalan ni kalau sebut lebih-lebihkan jadi isu lain pula kan. Tapi ulama dah letakkan wajib pergi ke nuri itu jika yang memanggilnya itu jumhur ini ulama sebut iaitu orang yang Islam sahaja. Maksudnya kalau orang yang bukan Islam, maka diharuskan kita pergi dengan syarat tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh Allah. Jika ada dalam program tersebut, contoh dalam itu ada hidangan arak dan sebagainya, maka kita tengok saja, kita belah awal-awal. Takut timbul fitnah. Wallahu alam. Itu je. Okey, terima kasih. Cuma Ustaz, saya nak tanya Ustaz satu soalan. Yang tadi Ustaz dah sebut tentang adat. Selagi mana adat itu tidak menyalahi syarak, tidak bercanggah dengan syarak, maka boleh dilaksanakan. Boleh Ustaz kupaskan sikit panjang lebar tentang adat yang tidak menyalahi syarak. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fadli. Ustaz Fadli, sidang bantu sekalian, masalah adat, masalah budaya tambah-tambah orang yang duduk depan kita ni orang Negeri Sembilan. Ya, memang petah dalam beradat, istiadat dan sebagainya. Senang aja. Adat ni dia mari asalnya ikut-ikutan. Asal adat ni ikutan. Nama pun adah. Dia mari tu ada kembali dia mari. Maknanya dia kembali ke mana? Orang lain buat kita pakai ikut. Bila benda orang yang buat itu dah jadi biasa, hari kalau tak buat tak boleh, di situlah namanya adat. Di situlah namanya budaya. Whatever yang kita buat hari ni contohlah yang mungkin saya tertengok terbaca, antaranya kita tengok apa nama ni Ustaz Fauzi selalunya mandi sintuk. Jauh tu dekat Sintuk UUM tu. Ya. Itu nama tempat ya. Sintuk ni satu macam kayu, ada macam bulu pun ada. Saya tak nak mandi alhamdulillah lah ya. Saya mandi suntuk ada. Sari suntuk saya mandi, bukan mandi sintuk. Ya, mandi sintuk contoh dia. Mengasah gigi. Jenah mengasah giginya sampai hilang gigi pengantin tu. Maknanya kalau mandi sintuk ni selalunya ada orang niat. Saya tengok sendiri orang mandi sintuk, orang mandi bunga. Saya tengok sendiri. Ada jampi serapah dan sebagainya. Kita boleh swingkan mandi sintuk, mandi bunga sebagai nak mengharumkan tubuh badan. Sekarang ada mandi bunga yang special, spa kan? Contoh dia mandi bunga juga tu. Rendam dalam susu kambing, bukan dalam kandang kambing ya, dalam susu kambing. Keluar macam kambing. Bukan baunya, maknanya keluarnya wangi. Maknanya itu juga mandi susu, mandi bunga yang diadaptasikan daripada mandi-mandi tersebut. Jika sekiranya kita swing sikit aja. Contoh daripada lagi. Menjirus, merendam. Ada juga pengantin kena merendam. Rendam macam kubang, macam ikan dugong, ya. Macam dugong tak mandul tu, ya. Tengok orang kata naik, benar. Tarikkan tuala warna hitam, warna kuning, warna putih, seorang sana seorang sini, ya. Maka dibalutnya perempuan. Ya, kemudian pula ada juga majlis berinai. Berinai ni setahu saya
Asalnya bukan budaya orang Melayu. Saya belajar di negara benua India, saya tahulah berinai ini asal turun-temurunnya daripada benua sana, benua Parsi, benua Arab. Orang Melayu ni ikut-ikutan, tetapi dia tidak melanggar kepada syarak, maka tak jadi masalah. Begitu juga dengan madi bunga dan sebagainya. Kemudian merenjis, menepung tawa, menepung manis, ya. Bubuhlah tepung tawa, baling kawan tu dengan tepung. Ya, baling dengan beras kuning sampai berair air mata. Saya pernah kena sekali masa kahwin dulu. Dia balingnya saya masuk sebiji beras dalam mata. Menyengau kita dia buat ni. Ya, sok-sek. Ini keluar meleleh keluar. Beras masuk kan kunyit tu kau kunyah ya tanyit kunyit ni. Bila kunyit masuk dalam mata tahu je lah pedih lah ya Allah. Tapi buat-buat je lah geram-geram juga nak marah tak boleh sebab tetamu kita ni. Jadi maknanya kalau baling itu ada orang baling dia kata baling halau jin, halau setan dan sebagainya. Kalau betul lah baik yang baling dia baca doa elok dengan berkat baling ni ya Allah, pengantin baru ni kau baling syaitan yang kacau pengantin ni. Okey, tak ada masalah. Tapi ada seruan-seruan lain yang itulah yang membawa kepada bercanggah dengan syariat. Dia mudah aja. Kekalkan apa yang ada tetapi kena ingat jika bersangkutan, jika berkaitan dengan masalah akidah, masalah akhlak Islam, masalah syariat, maka wajib kita kena tinggalkan. Banyak lagi menepung tawa dan sebagainya. Betul kita kena ingat ya dalam babak menepung tawa ni, kalau dia wujudkan menepung tawa ini, perkara kita kena ingat ya, perkara yang kita buat ni perkara sia-sia adalah lebih baik tinggal daripada kita laksanakan tersebut. Kalau setakat mandi sakwazi, setakat potong kuku, setakat asah gigi, ya, setakat potong bulu, misai janggut sebagainya, jangan cukurlah bola kening sampai tak kena orang ya. Maknanya itu adalah tidak menjadi kesalahan. Yang salahnya jika masih terikut dengan cara-cara orang yang lain. Itu antara dia. Jadi maknanya dalam Islam juga ada ya, diadaptasikan. Contoh, syariat apa dia? Yang pertama merisik, kena tengok dulu. Kan? Katalah saya nak kahwin rumah saya pun, panggil nenek saya tengok dulu. Tengok okey. Itu adalah menengok sebab Nabi pesan kepada sahabat dia, kamu nak kahwin dengan orang asal, kamu kena pergi tengok dulu macam mana keadaan dia. Itu sebutlah hadis. Yang kedua, bertunang juga. Tapi dijadikan adat tunang, namanya dimelayukan. Persoalan sunnah syariat ini dibudayakan, diadatkan. Maka kalau tak ada majlis tunangan, rasa macam tak seri rasanya. Ustaz ke tok guru ke siapa-siapa ke, ya, sama ada itu nak nikah lagi ke nikah kurang ke, maka ibu-ibu sekalian, bapa sekalian ya, maknanya mereka tetap akan laksanakan majlis tunang. Kita kata tunanglah, saya nak risik terus saya nak nikah. Oh, dia kata sorry bro, kata dia. Sorry bro, minta maaf lah tuan-tuan, kata dia apa dia? Mesti tunang dulu. Kena ada masafah bainal khitbah wan nikah. Mesti ada jarak di antara tunang dengan nikah. Jadi kita janganlah hebat sangat rasa mengaji ni. Terima je lah. Ini ada orang Melayu, dia mesti kena ada bertunang, kita bertunang. Walaupun kalau tak bertunang pun tak jadi masalah. Ikatan cincin dan sebagainya. Tapi ikutlah sesuatu benda yang orang dulu buat selagi perkara tersebut tidak bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahualam. Terima kasih Ustaz Maulana Haslin pada petang ini. Kupasan tentang syariat kenduri. Apa pun kita bagi Ustaz berehat dahulu, minum air dan sebagainya. Kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Bika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair. Alhamdulillah, terima kasih. Syukria kepada anda semua yang sudi menyaksikan kami sampai ke tahap ini dan insya-Allah kita akan habiskan pada jam 6 petang nanti. Apapun kita banyak lagi soalan-soalan yang nak diajukan pada Maulana Haslin bin Baharim Al-Pakistani. Apapun kita terima dulu soalan daripada penonton Bahau Negeri Sembilan ni. Silakan Tuan Haji Ahmad Ismail, silakan kalau ada soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, soalan saya ringkas saja Ustaz. Saya. Iaitu kebanyakan pengantin selepas mereka berkahwin, mereka pergi berbulan madu. Ya. Di mana di Paris ke tak kisahlah kan. Tapi rasa saya barangkali ini ialah orang yang duit tak kisahlah kan. Jadi apakah yang amalan yang baiknya lah yang elok dilakukan oleh pengantin selepas mereka berkahwin? Okey, terima kasih. Mungkin ada dari segi perspektif Islam Ustaz, berbulan madu ataupun honeymoon, silakan Ustaz.
Terima kasih pertanyaan kepada Ustaz Fauzi. Sahabat sekalian, ini soalan pun berat juga masalah honeymoon ni. Honeymoon, starmoon dan sebagainya. Ya, starmoon tak ada Ustaz Fauzi ya. Tetapi sebut soalan honeymoon ini tak salah bagi mereka yang ada kemampuan. Ya, tak salah bagi mereka yang ada kemampuan. Persoalannya jangan itu sahaja yang difikirkan persoalan lepas akad nikah, lepas berkahwin. Sebenarnya banyak perkara, agenda-agenda yang lain peringkatnya yang perlu difikir oleh para pengantin ataupun yang berkahwin, suami ataupun isteri. Perancangan dari sudut mereka, bagaimana ekonomi mereka, bagaimana rumah tangga mereka, bagaimana pendidikan mereka. Ini semua ujian yang paling besar. Sebab kita kena ingat ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, orang bila dah mula kahwin ni, whatever, everything is beautiful, wonderful. Memang cantik. Tapi bila 5-6 tahun jadi beautiful. Ini ya. Inilah jadi swimming pool. Ini masalah ya. Semua pool-pool. Lah daripada makan berani makan kacang pool. Ya, tak boleh makan benda lain dah. Jadi nak bagi tahu, ya, bila mula kahwin ni betul orang kata, ada lagu kata bila orang bercinta semuanya indah. Ada kata tu kan? Bila dah tak suka ada-ada aja, kan? Makna nak kata apa dia? Kekalkan semangat. Sebab tu dalam bab kahwin Allah dah kata dah, tujuan kahwin ni tak lain tak bukan nak letakkan litaskunu ilaiha. Ya? Bila kamu kahwin ni, berpasangan ni, litaskunu ilaiha. Maknanya kamu rasa tenang kepada isteri kamu. Yang kedua, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Allah letakkan di antara kamu dengan isteri kamu, ya, kamu dengan suami kamu, apa dia? Mawaddatan, rasa cinta, mencintai dan kasih saling sayang, menyayangi. Ini kena ingat. Ya, persoalan dia, cinta sebelum kahwin berbeza dengan cinta selepas kahwin yang penuh dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan persoalan nak fikir tentang honeymoon semata-mata, fikirlah benda-benda yang lain. Yang paling baik antaranya mungkin lepas akad nikah, solat apa nama orang-orang kata sujud syukur, solat sunat hajat, biar kekal. Kemudian masa nak kucuk bubun isteri itu, ya, jangan lupa doa, ya Allah bahagiakanlah kami berdua hingga ke akhir hayat. Jangan ya Allah bahagia kami hingga ke akhir kami nak cucu. Sampai cucu atuk buat perangai. Ya, banyak atuk buat masalah sekarang ni, kena ingat. Akhir sampai akhir hayat, ya, dan berdoa, ya, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu minta itu slang Hindustan sikit, maknanya dak kisah lama. Maknanya Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Manhai Tuhan, kurniakan kami ni suami isteri ni pada anak-anak yang baik. Hei Tuhan, kurniakan kami suami isteri ni pada tengok anak-anak, tengok isteri ni, hati jadi tenang. Pak Nabi kata apa dia? Al-mar'atu salihah idza nazarta ilaiha saratka. Isteri yang baik, kalau tengok mukanya rasa tenteram, aman damai. Ya, kalau tengok muka bukan nak tenteram, nak senseram. Ya, itu mungkin something wrong. Ya, ada. Terima kasih. Wallah alam. Okey, terima kasih Ustaz diselitkan dengan lawak-lawaknya. Okey, kita teruskan lagi dengan soalan daripada Encik Amli. Silakan Encik Amli, ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi saya nak tanya lah Ustaz. Bagaimana sekiranya jemputan kenduri kahwin ni, biasanya di kampung-kampung ni lah, dijemput oleh pihak perempuan aja. Pihak lelaki tak ada menjemput suami dia. Sedangkan suami dia ada. Kecuali lah kalau tak ada suami dia. Jadi macam mana Ustaz? Okey, kita tunggu Ustaz Aslim bagi jawapan. Silakan Ustaz. Soalan yang saya tak apa ni saya ni. Maknanya? Saya ulang sendiri. Ya. Kebanyakannya di kampung-kampung, dia tak ada bukan jemputan lah. Dia cuma mengajak di rumah-rumah saja. Yang mengajak tu selalunya isteri saja. Ya. Sedangkan laki dia ada kat rumah. Tak keluar ngajak. Tak keluar ngajak. Oh, Yang isteri saja yang mengajak. Macam mana tu benar Ustaz? Terima kasih. Minta maaf lah kerana kurang faham tadi ni. Ya. Bukan tak faham, kurang faham. Saya ingatkan yang panggil belah perempuan je. Belah laki tak panggil tu dia blur sikit tu. Dia confused. Okey. Ini pun kadang-kadang panggil. Ibu-ibu penonton sekalian. Cuba tengok. Pergi pasar belikan orang lelaki ke perempuan? Perempuan. Sebenarnya orang lelaki. Apakah hanya yang perempuan kata-kata pergi market? Sebab apa? Ini kata, dah kebiasaan. Habis kebiasaan, ini jadi adat. Ini tak betul.
Yang pergi market sebenarnya ialah lelaki. Kecuali kalau dah tak ada masa misalan. Macam Ustaz Fauzi sibuk dengan kuliah. Saya nak mari sini. Isteri keluar bang pergi market. Kerana ada kenduri contohlah. Okey. Sebenarnya orang lelaki yang pergi menjemput. Wa ala kulli hal. Orang kita ni insya-Allah dalam keadaan aman damai ni. Dengan keadaan kalau isteri menjemput pun. Bukan jatuh haram. Bukan jatuh makruh. Wa ala kulli mungkin suami dia sebut rasa sangka baiklah. Mungkin dia keluar dengan keadaannya pakaiannya yang baik, dia cantik dari segi Islam, maka dia panggil. Kalau kenduri kahwin, maka kita papakaklah pergi gotong royong. Kalau kenduri berkenduri kahwin, kenduri biasa, pergi tak begitu, tolak atas diri masing-masing. Bukan jadi persoalan yang ni salah orang perempuan sahaja pergi menjemput kenduri kahwin. Tapi nak pesanlah kalau berlaku betul-betul lah dalam Malaysia macam tu, kalau ada, saya nasihatkan, wahai kaum lelaki, tunjuklah kejantanan anda. Wallahu a'lam. Okey. Terima kasih Ustaz Aslin. Satu lagi Ustaz tentang masih lagi dalam ruang lingkup kenduri, dan memang satu perkara yang mula-mula sekali Ustaz ialah orang akan memikirkan kad jemputan. Biasanya orang yang buat kenduri itu akan memikirkan kad jemputan dengan desainnya, dengan macam-macam coraknya. Apa pun Ustaz, kadang-kadang hari ini kita lihat kad jemputan berbagai-bagai Ustaz. Salah satunya ialah ada tulisan-tulisan tertentu pada kad jemputan. Yang paling menakutkan saya ialah ada Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi, ada nama Allah wabarakatuh. Jadi Ustaz, apa pandangan Ustaz? Kadang-kadang kad jemputan ni tak ada orang simpan sampai kiamat Ustaz. Budak album ke kan? Tidak ada, tapi dia akan buang dalam tong sampah, dia akan buang jalan raya dan sebagainya. Apa nasihat Ustaz? Silakan. Terima kasih Ustaz Fauzi sila menonton. Inilah saya bagi tahu dah jadi adat orang kita bila buat kad jemputan mesti tulis Bismillahirrahmanirrahim. Asalnya tulis the lot ni bukan orang kita. Yang tulis orang yang selain daripada Islam. Bila kita dapat benda tersebut, dulu mana ada kad jemputan? Betul kan? Dulu mai lah rumah aku kata, datang Nuri, si Bedah nak nikah. Contohlah. Kita berderu mari, kontak, hubung. Sekarang nak mudahkan, ada handphone, ada benda. Tapi Ustaz Fauzi kata, persoalan dia tulis Bismillah. Pada pandangan saya, dan saya pun juga baca dalam pandangan ada ulama dan dengar tutup guru yang mengajar kat masjid sebagai dia kata adalah makruh kalau pergi tulis Bismillah. Bahkan ulama kata haram tulis Bismillah takat ni. Dikhawatiri dipijak-pijak kad jemputan tersebut. Lepas tu yang pergi buat pula kadang-kadang bukan printernya orang kita. Printernya orang lain. Dia apa ini Bismillah dia pun tak faham. Kita Bismillah nama Tuhan. Oh ini nama Tuhan ke? Lain macam tulisan dia komplain pula. Kau tulislah Arab ke apa benda ke. Yang penting Bismillah tu kena ada. Sebenarnya tidak ada Bismillah pun tidak menjadi masalah. Just maybe lah. Assalamualaikum mungkin boleh dan tidak dipertikaikan perkara tersebut. Bismillahirrahmanirrahim jadi betul yang berat. Itu asas dia ya. Tapi lainlah kita kalau orang yang contohlah saya, orang yang mungkin ada ilmu ni sebagai orang yang prihatin ni kalimah Allah ni. Dia tengok Bismillah, disimpan elok. Saya jumpa orang yang simpan kad jemputan ni elok-elok. Tahun 2001, 2002, 2003. Kenapa dia? Saja jadikan jadikan koleksi simpanan kenangan dia dan sebagainya. Itu je lah wallahu alam. Okey Ustaz, kebetulan kita pula bila-bila masa akan start pesta bola dunia Ustaz ni. Piala dunia bola sepak. Dia bila bertemu dengan kenduri kahwin ni kadang-kadang ada orang minta aku minta maaf aku tak ada tolong kenduri kau. Aku tak ada tolong angkat kemah minta maaf sebab aku bola. Jadi apa pandangan Ustaz? Ini pun Ustaz Bozi nak jawab pun pening juga sebab yang cakap tu pun memang dia bakal tengok bola belaka ya. Wa'ala kulli hal saya yakin bola tu ingat malam je. Ya bola tu malam je. Tapi kalau tengok bola sampai pukul 3-4 pagi, kemah tak terpasang, kena ingat dia. Tengok bola pahala pun tak dapat. Kalau ada siapa kata tengok bola dapat pahala tu sebagai keseronokan sahaja semata-mata. Bahkan kalau tolong orang, bantu orang kan pahalanya besar. Subhanallah. Kemudian sampai kadang-kadang Ustaz Bozi tengok bola pagi tu tak pergi kenduri. Kena ingat apa kata Allah. Nabi Allah kata antaranya Allah kata barang sesiapa yang tidak menunaikan atau tidak pergi ke walimah maka dia adalah dikatakan waman taraka da'wata faqad asallaha wa rasul. Kena ingat ni berat hukum orang-orang yang tidak pergi kenduri, tak pergi. Kalau tak pergi pun hanya syarat dia membantu tolong buat kenduri. Kalau tak pergi langsung maka kata Nabi lah hadis sahih Muslim
dan Ahmad ini pada yang ini hadis sahih, iaitu orang ini telah menderhakai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ulang balik, bola sekadar hiburan semata-mata. Tak dapat pahala dan sebagainya. Main bola dapat pahala. Dekat tengok bola tu wallahu alam. Tapi bantu orang, tolong orang itu pahalanya azim. Ajrun azim, ganjarannya amat besar insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Ustaz minat mana negara Ustaz? Negara Pakistan ke Ustaz? Ya. Negara Pakistan ke Ustaz? Ustaz minat? Bila bang gitulah insya-Allah. Okey, apa pun kita ucapkan tahniah kepada Ustaz. Apa pun tuan-tuan dan puan, kita berehat seketika, bagi Ustaz rehat dulu dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Bika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman abada ala Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua dan kita sampai dekat-dekat dengan penghujung rancangan pada petang ini tentang syariat kenduri. Apa pun banyak lagi soalan kita nak tanya. Saya dapat soalan SMS Ustaz daripada sahabat-sahabat di luar sana. Dia tanya, ada setengah pendapat kata hukum bersanding ketika kenduri kahwin adalah haram. Sejauh manakah keharamannya Ustaz? Silakan. Terima kasih Ustaz Fadhil dan saudara sekalian. Memang pada asalnya jika bersanding itu menurut budaya yang bukan Islam. Itu saya kena sebut tadi kan. Jadi adat istiadat dah. Kalau nak buat kenduri kahwin, mesti ada sanding. Tak sanding, rewang hak tukang tolong tu merajuk. Dia balik tinggal periuk mangkuk dan sebagainya. Ada juga panggil gitu. Tapi maknanya, bila disebutkan ni, benda dah ada dah. Dia dibenarkan dari sudut hanya bersanding itu asasnya kepada waris wala kaum kerabat yang terdekat semata-mata. Itu antara syarat. Dia tidak boleh umum, semua dengan tapi satu syarat. Yang kedua, mestilah dalam keadaan pakaian pengantin itu tidaklah kepada tabarrujan jahiliyatan. Makna bukanlah dengan cara pakaian yang bertentangan dengan pakaian Islam ataupun sunnah. Itu antara dia. Jadi kalau maknanya sanding ni dalam rumah dan dilihat dipertengok oleh kaum kerabat yang terdekat. Tapi dengan syarat pakaiannya itu adalah pakaian yang menutup aurat. Itu asas yang paling utama. Kalau tutup aurat, maka inilah bukan tekak bersanding. Cara dia buat itu pun cara yang dah tak betul. Bila tambah lagi sanding, dengan keadaan apa dia? Dengan renjih tadi sebut tadi kan. Renjih-merenjih, tepung tawa, tepung manis, tepung pulut dan sebagainya masuk tadi tu. Makna nak kena ingat, niat dia hanya sebagai kita nak bergembira, nak melaksanakan budaya yang dimelayukan pada hari ini. Dan tidak ada niat-niat japi serapah yang pelik-pelik dan sebagainya. Ini kita kena ingat. Itu antara dia Ustaz Fadhil. Tapi kalau ikut cara yang dulu, yang peringkatnya adalah daripada ajaran satu agama selain daripada Islam, bukan makruf dah daripada kita, iaitu adalah diharamkan. Dia dengan keadaan puja memuja, sujud menyujud. Nampak kan? Sujud menyujud kepada kaki pengantin dan sebagainya adalah diharamkan oleh Islam atau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz. Ada lagi soalan SMS Ustaz. Dia tanya, di kampung saya ni Lan dia tanya, di kampung saya Ustaz, kita tak dibenarkan buat kenduri pada hari Sabtu sebab hari Sabtu dah hari binatang katanya. Apa komen Ustaz? Oh, ini pun anda nak komen pertama kali dengar ni. Hari binatang. Lepas tu kalau hari Ahad, hari tumbuh-tumbuhan pula. Hari Senin, hari air. Penin pakai berair berendam lah hari Senin tu. Itulah orang buat hari satu Senin. Bahkan Ustaz Fawzi, benda ni kadang-kadang dia mari dari sudut pandangan orang. Dengan cakap dengan orang. Tapi serius sangat, iaitu disebutkan tidak boleh buat kenduri dalam bulan Muharram dan bulan Safar atau bulan-bulan yang diharamkan. Ada pula kata tidak boleh kalau anak tu kembar, dua orang dengan kahwin serentak akan menyebabkan datang malang. Semua ini saya minta kita semua buang daripada pahaman-pahaman yang karut wa marut, qarut wa marut. Maknanya pahaman yang tidak seindah dengan indahnya pandangan Islam, Wa imma hari binatang dan sebagainya tidak termaktub. Tidak ada hari yang tak baik kena ingat. Kecuali puasa. Itu lain cerita. Hari Sabtu saja puasa. Nabi suruh batalkan puasa. Kalau nak puasa sunat saja-saja. Sebab ada kaitan dengan perayaan orang lain. Ini contoh. Tapi kaitan dengan kenduri ini tidak ada la ayyam. Mana tidak ada hari yang dikatakan, tidak ada bulan yang tidak elok pada Islam ini. Melainkan walaupun ada orang yang tenung nasib, tengok panggil dulu tukang telik agak-agak hari Sabtu tarikh 18 hari bulan
6 ini sesuai tak nak bagi merisik? Contohlah. Contoh. Ya. Oh tak sesuai sebab ini hari ni dia 18 campur 6. Jadi dia terbalik nombor dia. Maka you pergi nanti terbalik kereta. Maka ini semua salah dia tu Tuhan. Barang siapa saddaqahu bima yaqul faqad harramallahu alaihi bima anzala atau bima unzila ala Muhammad 40 yawman aw lailatan. Siapa yang percaya cakap orang macam tu, Allah haramkan apa yang Allah turunkan ke atas Muhammad selama 40 hari 40 malam. Na'udzubillah min zalik. Maknanya Ustaz Fauzi, tak adalah hari Sabtu hari binatang, tak ada hari apa, hari kucing, tak ada. Ya, hari harimau, hari dugung ke, tak ada. Ya, menikah hari apa pun. Orang belah utara Ustaz Fauzi, hari Senin buat kenduri. Hari Selasa pun kita pun pening kepala. Duk kerja ni, kita pergi-pergi tengok, Masya Allah. Walaupun hari Rabu, tapi orang ramai crowded. Kita makan pinggan je. Ya, makan pinggan pula. Hanya makan nasi kosong makan pinggan. Itu melampau Makna kita hanya makan nasi kosong kerana habis makanan ustaz datang lewat benar kata dia. Kenapa lewat sangat? Walaupun hari Rabu Khamis tak semestinya Sabtu dan Ahad. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, dah sampai ke penghujung rancangan Ustaz. Apakah kesimpulan yang boleh kita buat untuk kita rumuskan daripada syariat kenduri ni Ustaz? Silakan. Terima kasih Ustaz Fauzi. Ini saya nak ambil sikit tentang al-qasdu. Ya, tujuan kita buat kenduri atau tujuan kita buat walimah. Yang buat kenduri kata sunat, tapi yang datang adalah wajib. Ya, dengan syarat-syarat tadi, banyak syarat insya-Allah. Kemudian antaranya kenapa tujuan kita buat kenduri? Satu dia ialah al-i'lam ataupun al-i'lam, mana hebahan kepada masyarakat mengenai pernikahan. Ya, sebab itu kenduri walimah ini mesti berlaku selepas akad ni nikah. Kalau sebelum akad nikah, masalah, ya, masalah besar. The big problem, very big or big wrong. Ya. Kedua, mengelak sangkaan buruk masyarakat. Tak ada pasangan. Dulu dek motor rapat, dua-dua orang duk motor, dua-dua kat tangki minyak motor. Ya, mana-mana siapa jahanam tangki minyak motor tu. Dah kahwin ke belum ni? Dah kahwin dah tak bagi tahu. Timbul fitnah. Kemudian kena ingat tujuan kahwin ni apa dia? Ataupun ni walimah ni, iaitu saudara mara dapat menyaksikan dan bergembira. Allahu Akbar, seronok ya. Terasa kahwin walaupun susah dulu kahwin, orang pakai ucapkan tahniah sebagai hadiah dan sebagainya. Buka-buka perayuk, buka-buka cerek itu kerjanya. Dan akhir sekali supaya orang mendoakan kebaikan kepada pengantin tersebut. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Penat Ustaz bercerita tentang kenduri kahwin apa pun. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada semua kerana mengikuti Al-Kuliah sampai kepada saat ini. Dan tahniah saya ucapkan kepada kami semua, ucapkan kepada Encik Azmir, bahagian agama dan kaunseling PDRM Bukit Aman, Baka Bukit Aman, sebab dia akan melangsungkan perkahwinannya pada besok hari dengan Nani. Tahniah kepada anda berdua. Apapun kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk Taubat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.